Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna ba'da taharrumin iftitahun ma lam yashra' aw yajlis ma'mumun wa in khafa fawta suratin fata'awudhun kulla raq'atin wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minha wa ta'minun aqibaha ma'a imamihi in sami'a wa ayatun ba'daha wa fil awwaliyaini li ghairi ma'mumin sami'a wa fi jum'atin wa isya'iha al-jumu'atu wal munafiquna aw sabbih wa hal ataka wa subhiha alif lam mim tanzil wa hal ata wa maghribiha al-kafiruna wal ikhlasi wa takbirun fi kulli khafdin wa raf'in la min ruku'in wa madduhu wa jahrun bihi li imamin wa kuriha li ghairihi. InsyaAllah kita nak sambung setelah kita bicara mengenai rukun keempat solat, baca Fatihah setiap rakaat melainkan masbuk. Sunnah ba'da taharrumin iftitahun, yakni bab perkara-perkara yang disunatkan dalam solat. Wa sunnah ba'da taharrumin iftitahun, disunatkan selepas daripada taharrum, takbiratul taharrum. Selepas daripada takbir, kita selalu dengar takbiratul ihram macam mana kita bicara semalam. Sunnah naik fa'il dia iftitahun, disunatkan akan membaca doa iftitah. Doa iftitah sedia maklum. Sunat baca doa iftitah. Sunat ni sunnah malam yashra' au yajlis ma'mumun. Sunat kita dalam kaedah mazhab Syafi'i ini malam yashra', selama-lama belum masuk, asal bahasa terjemahnya tu syara', belum masuk apa? Lam yashra' bi qira'atil Fatihah, selama-lama belum masuk dengan membaca Fatihah. Jadi lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, selagi tak bismillah, selagi itu ada sunat doa iftitah. Kalau dah baca bismillah, contoh Allahu Akbar, tergalit ke, terlupa ke, ataupun seumpama itu, masuk je untuk qiraatul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, luput doa iftitah. Luput. Walaupun katalah bismillahirrahmanirrahim, tak baca doa iftitah lagi, bacalah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira, tak dapat pahala sunat lah. Pasal atas ingatnya sunat ni kaedah dia malam yashra', selama belum masuk baca Fatihah, nama pun iftitah.
Dia doa iftitah. Asal makna iftitah apa? Buka. Jadi kalau dah bismillah lepas tu baru Allahu Akbaru kabira. Tak iftitah lah. Dia dah jadi yang kedua, iftitah dengan surah. Jadi dah ternafi nama iftitah. Satu, tak sunat doa iftitah bila dah masuk dalam bacaan Fatihah. Seingat saya dalam kitab sebut maksud kata malam yashra' ni lam yashra' bi Fatihah. Jadi kalau katalah Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ada baca a'udzubillah itu. A'udzubillah belum Fatihah. Baru sedar, tak baca doa iftitah lagi. Terlajak dah baca a'udzubillah, sunat lagi doa iftitah. Tapi kalau dah bismillah, walaupun terlajak, walaupun sabqul lisan, walaupun terlupa, luput doa iftitah. Ya. Itu antara qaid untuk sunnah iftitah. Au yajlis ma'mumun. Tu ataf pada lam yashra'. Sunat selama-lama lam yajlis. Jadi kalau ataf pada daripada yashra', baca dia yajlis, takdir kalam malam yashra' au lam yajlis ma'mumun, selama-lama belum duduk oleh makmum. Kalau kita semayang jadi makmum, bila kita dah ada perbuatan duduk berserta dengan imam, walaupun kita Allahumma salli tak dan dapat Fatihah, tak dapat Fatihah pula, tak dan dapat rakaat apa-apa dengan imam, sebab kita ikut imam tu, imam dah lepas pada rakaat. Kita dapat imam dalam keadaan i'tidal. Lepas tu nanti bila kita ikut dia, kita akan sujud, duduk antara dua sujud kali kedua. Tu istilahnya kita dah duduk lah tu. Kita dah duduk lah. Bila kita dah duduk, lagi imam naiklah rakaat seterusnya, baik rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Bila dia naik, kita naik lah. Tak sunat dah kat kita yang dah duduk tadi. Walaupun duduk tu tak dapat rakaat lagi pun. Kait untuk ada sunat baca iftitah ni malam yajlis makmum, selama-lama makmum belum duduk. Jadi kalau dah duduk, walaupun rakaat tu tak hasil, walaupun bangun lagi baru rakaat pertama, tapi kita dah ikut imam selepas daripada imam dah bangun pada rakaat. Jadi maksudnya rakaat tadi memang tak dapat, doa iftitah luput, tak nama iftitah. Pasal kita dah diistilah idrak dengan imam. Jadi yang tu dah sebahagian daripada juzuk solat kita, walaupun rakaat tak dapat, luput doa iftitah. Faham pada tu? Kalau kita katalah kita main lambat, sama ada main lambat rakaat pertama ke ataupun kedua, ketiga, bahasa kita selalu sebut masbuk lah. Yang ada bab khas nanti jumpa ke depan insya-Allah, bab masbuk tu semalam kita sebut ringkas je. Katalah kita dapat rakaat kedua, Allahu Akbar, nisbah imam dia rakaat kedua, tiga, keempat, kita baru rakaat pertama. Dia punya kait kat situ, dah duduk belum? Imam memang dah duduk, makmum dah duduk belum? Sunat iftitah. Cuma takut lagi kita duduk sibuk iftitah, imam baca Fatihah, selagi dia rokok kelang kabut, kita tak baca Fatihah lagi. Itu yang dia ada masalah. Kena faham, ada isu masbuk dengan muwafiq yang kita kena faham, dan nisbah keutamaan nak utama mana, itu satu. Dan kalau kita dihukumkan muwafiq, sedangkan Fatihah kita tak dan baca, doa iftitah dan baca, hatta pada rakaat pertama sekalipun. Semalam kita ada sentuh sikit. Contoh, kita imam takbir, kita takbir Allahu Akbar, kita tak tahulah imam dia baca tak baca doa iftitah kan. Kita doa iftitah, elok je habis doa iftitah, imam rakaat Allahu Akbar, memang sunat kat kita, kita belum duduk apa lagi, baru solat. Tapi imam dia tak baca doa iftitah, kita baca iftitah,
tapi Fatihah tak baca. Pelajaran depan akan jumpa, saya sebut awal dia dulu, apa dia? Makmum dalam kes ni, dalam takrif kita, nama dia muafiq, bukan masbuk. Walaupun tak baca Fatihah lagi. Pasal dia dapat kadar masa untuk boleh sah baca Fatihah. Jadi nama dia muafiq. Bila muafiq dia kena baca Fatihah, dah boleh tertinggal daripada imam 3 rukun panjang. Kita dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi asal nak sebutnya doa iftitah tu disunatkan, tetap sunat. Itu contoh asal nak sebut, kata walaupun ada sunat doa iftitah, bila Fatihah tak dapat, nama pula muafiq bukan masbuk, Fatihah tetap kena baca dan boleh tertinggal daripada imam 3 rukun panjang. Kalau kita main lambat, memang kita tak tahu pula status imam, tetap selagi kita belum duduk dengan imam apa-apa rakaat, kita datang walaupun lambat, asal hukum ada doa iftitah yang sunat dibaca. Dari segi sunnah tu ada, tapi kalau tengok prioriti, keutamaan, selagi bila kita sibuk dengan benda sunat, baca doa iftitah, katalah kita tengah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar, imam rukuk. Kita nama masbuk, tapi hukum orang masbuk yang bersibuk dengan benda sunat. Memang ada tuntutan sunat dan tak jadi haram pun membaca. Tapi bila imam rukuk, kita dapat status masbuk, pasal sepatutnya memang kita tak ada Fatihah, tapi sepatutnya ada Fatihah yang kita kena baca. Tapi pasal kita tak baca kerana kita baca doa iftitah, kita tak boleh rukuk dengan imam walaupun masbuk, bahkan kena baca qadar yang kita berdiri untuk baca doa iftitah ni. Contoh saya sebut ni, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Imam rukuk tak boleh rukuk lagi. Untuk nak baca apa? Baca kadar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Katalah yang tu kadar. Tak, kalau syak tambah tu lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, baru boleh rukuk. Rukuk, dapat rukuk dengan imam, baru dapat rakaat tu. Tentu ada bab nanti, jumpa depan insya-Allah dalam bab Jumaat. Yang tu sebagai contoh aja, nak menunjukkan kata ada isu masbuk muafiq. Nak kena faham situ. Asal kita nak bicara, walaupun dah duduk, dah ikut imam pada rakaat kedua, ketiga, keempat, tetap selagi kita belum ada apa-apa sebelum untuk ikut imam dalam keadaan duduk dengan imam, Fatihah, doa iftitah masih sunat dibaca, tapi tak utama, kerana dia akan ada timbul beberapa masalah berkaitan dengan permasalahan masbuk dan muafiq. Tapi kalau ada orang baca, taklah salah. Cuma yang jadi salah macam ni, doa iftitah baca, katalah dia selesai sekalipun, lepas tu imam rukuk, dia pun rukuk tak baca Fatihah, hak tu rosak. Tu kurang cerdik sikit. Yang tu ada bab nanti banyak orang, kita tengok situ. Yang ni sekadar untuk taswir masalah, untuk bagi faham, tetap doa iftitah tu tak jadi salah untuk dibaca. Yang ni kalau kita tahu, kita pula duduk madrasah, pondok ke apa semuanya, kita tahu untuk imam kita sembahyang panjang-panjang, contoh kan. Rakaat pertama pun 1 juzuk dia bacanya, lengah kita tunggu. Contoh kan. Boleh kita baca doa iftitah walaupun pada rakaat kedua? Memang boleh Sembahyang zuhur pun dia bantai 1 rakaat. Tu rakaat kedua tu dia baca 1 juzuk, jenuh menunggu. Bila imam nak rakaat ni? Kita pula masbuk rakaat kedua tu. Boleh baca doa iftitah? Boleh? Sebab boleh tu boleh. Ada keharusan. Dan keharusan baca bukan saja keharusan, bahkan masih ada hukum sunat doa iftitah. Cuma kita nak cari imam, untuk imam baca panjang-panjang ni payah dah zaman dah ni. Baik. Jadi yang tu qaid kedua bagi masalah sunnah iftitahun malam yashra' atau lam yashra' au lam yajlis ma'mumun. Wa in khafa fauta suratin, tu pun masih qaid bagi sunat baca doa iftitah. Wa in khafa fauta suratin, sekalipun takut ia musalli,
Takut apa? Fauta suratin, luput baca surah. Apa maksudnya? Kalau contoh tak luput takut baca surah macam ni, kita tahu imam ni jenis sembahyang agak pantas. Ataupun tak ada masalah imam tu, kita buat misalnya ni, ada kebarangkalian macam ni, kita takbiratul ihram, kalau kita baca doa iftitah, barangkali surah tak boleh dan nak baca, kita dan baca surah Fatihah iftitah, baca Fatihah aja. Lepas tu imam rokok, satu masalah. Adakah dengan kebarangkalian nanti tak dan baca surah, maka lebih tak sunat baca doa iftitah, bahkan tinggal doa iftitah, baca Fatihah, lepas tu dapatkan surah. Adakah hukumnya tu? Masyhur sebut ulama kita tak. Pasal apa? Kita tak tahu lagi imam tu, kita nak surah tu boleh jadi dapat atau tak dapat. Tetap doa iftitah tu sunat. Doa iftitah tu sunat. Satu, nak sebut qaid sunat doa iftitah, sekalipun kita takut nanti tak dan baca surah, masih ada hukum sunat doa iftitah. Yang ni yang kalau kita baca nama fiqh ni, inilah fiqh. Dia bahas di atas dalil-dalil tafsiliyah. Kita bukan bicara usul dalam masalah hukum. Yang ni ada furu', ada khilaf dalam mazhab sendiri. Antara mazhab pun ada khilaf-khilaf dari sisi hukum. Yang sebut ni, tambah kita baca matan Qurratul Ain ni, yang ni adalah yang utama yang dipakai kebanyakan ulama. Ini pendapat mereka dalam masalah sunat dah ada tuntutan baca doa iftitah sekalipun tahap ni. Baik. Siap. Jadi faham pada itu antara keutamaan baca doa iftitah dengan surah. Keutamaan doa iftitah lagi, sekalipun surah tu boleh jadi nanti kita tak ada baca, yang kita sebagai makmum, sekalipun boleh jadi surah tu akan luput, tetap doa iftitah tu utama untuk dibaca. Dan qaid kalau kita faham tu, wa in khafa fauta surataini, yang ni qaid bagi masalah makmum lah. Kalau kita jadi imam, tak ada masalah lah qaid takut luput surah kan. Yang ni kaedah makmum. Kalau kita jadi imam atau sembahyang seorang, takkan ada masalah takut luput surah. Pasal apa? Aku raja. Bahasa mudah gitu kan. Kenapa aku raja? Ikut aku nak baca surah tak baca surah kan. Tapi sikit soal, rajin tak baca doa iftitah? Kena tanya macam tu kedua sikit kan. Rajin tak baca doa iftitah? Rajin. Sembahyang sunat ada sembahyang baca iftitah? Tak ada. Surah aja tak? Tak ada. Baca Fatihah kan. Ingat ke kopi Fatihah yang ni yang nak tunjukkan apa? Itu yang kita kena ngaji lagi, belajar lagi apa? Iman kita lemah sangat. Nak semayang panjang-panjang, nak baca doa iftitah yang dah hafal pun malas. Betul ya, malas kan? Malas. Kita aci apa? Semayang aku sah jadilah kan. Jangan kata semayang sunat. Semayang fardu pun doa iftitah kena tak baca, tambah semayang seorang-seorang. Surah kerja baca? Surah. Dalam surah yang sunat, rajin nak baca. Tambah baca surah panjang-panjang. Allahu Akbar. Baca. Kalau amma yatasalun hafal, amma yatasalun. Lepas tu wan nazi'ati gharqa. Rakaat kedua lagi wan nazi'ati gharqa. Rajin. Ada rajinnya kita tak? Tu apa masalah kita? Maksudnya kita ni nipislah kita punya amalan. Iman kita tak mendorong kita untuk kita nak beramal macam tu. Yang kita belajar lepas, apa dia, bab sembahyang sunat kan. Ada sembahyang sunat sampai musafir pun boleh sembahyang duduk atas kenderaan, duha pun masih tak luput. Bahkan kalau jalan kaki pun masih ada lagi kaifiat untuk sembahyang sunat. Tengah jalan kaki pun boleh sembahyang sunat lagi. Kita ni tengah jalan kaki duduk relax tak ada buat kerja apa, PKP pula. Sembahyang sunat, duha pun tak buat, qobliyah pun tak ada. Sembahyang pula kat rumah, PKP, stay at home, azan pun tidak, qamat pun tidak, sembahyang terus ya. Allah. Kita punya keadaan. Tu kata
Kalau disebah kat kita macam tu, maksudnya kena muhasabah diri banyak. Kita ni kata apa? Banyak yang kita hidup ni dia tak ada himmah untuk membuat syariat. Ada hukum kadang kita tahu. Kadang-kadang dia ada perasaan macam ni. Sunat. Tak azan dalam rumah, tak azan pun boleh je semayang, jangan tengah semayang, sudahlah. Yang tu kan. Satu sikit kalau kita muhasabah tu. PKP tu kan stay at home kan. Kadang katalah kita, semua mak kita ada, bapak kita ada, adik-adik ada. Azan tak kat rumah? Sikit soal gitu. Azan tak? Semayang azan kat rumah? Azan. Steady. Azan tak? Semayang tak? Semayang budak. Nak kena lempang. Hukum masa tu belum balik lagi 2 tahun sudah. Tak balik lagi masa tu. Belum balik pun. Tak ada kat rumah. Masa tu dekat madrasah. Tadi soal sikit. Masa PKP kan kena stay at home, tak boleh keluar rumah kan. Mula-mula COVID tu kan. Azan nak kat rumah? Azan. Steady. Alhamdulillah. Kamat tak? Qobliyah semayang? Semayang sunat qobliyah semayang tak? Tak. Budak lagi. Tu yang budak, patutnya tanya orang tua lah. Yang tua ni macam mana ni? Sengaja nak semayang. Yang tu yang kat kita tu. Kadang-kadang dengar, masa budak rajin, masa tua malas. Jadi apa masalah ni? Maksudnya kita membesar dalam keadaan walaupun umur besar, iman tak besar. Kasar sikit lah sebut kan. Iman tak besar. Bahkan lagi besar kadang lagi malas. Sebab ni hari tu pun kita sebut lah tak? Apa? Masa kecil, kalau ambil wuduk, macam mana guru ajar macam tu lah kita buat. Basuh tangan, bismillah, menghadap kiblat, jaga semua komo-komo, isap air ke hidung, semua buat lah. Lafaz, niat kan, talafuz bin niat. Nawaitu wudu' alillahi ta'ala. Muka, tangan, siku gosok, kepala, sapu habis telinga, kemas semua jaga. Sebelum tu sugi apa semua buat. Main belajar besar sikit, masuk madrasah, sunat. Alamak, kata apa? Sunat. Puff. Sunat lagi besar, lagi mengaji, lagi balok. Jaga. Saya ngaji ada tutup guru ancam kita dengan hadis Nabi SAW. Dia kata, man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu, mengaji makin tinggi, walam yazdad hudan, tapi tak bertambah petunjuk. Asal terjemah huda macam tu, tapi antara syarahan para ulama daripada hadis tu, apa maksud tak tambah petunjuk? Tak bertambah himmah untuk nak taat pada Allah Ta'ala. Ilmu lagi banyak, sorab nahu tu satu hal, fiqah pun makin handai, Quran pun makin hafal. Contohlah kan, Quran pun makin sedap baca, tapi walam yazdad hudan, semangat nak buat taat tak ada. Walam yazdad minallahi illa bu'dan, tak ada tambah hal yang ada pada diri dia, melainkan makin jauh dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi sepatutnya apa? Makin mengaji makin taat, makin mengaji makin taat, makin mengaji makin taat. Bukan makin ngaji makin malas, makin mengaji makin malas, tinggal semua habis sunat. Janji aku tak tinggal fardu. Jangan. Satu kaedah kita, tutup guru ulama kita pesan, siapa yang dah semayang fardu, tambat dia dengan sunat. Pasal kalau sunat pun boleh jaga, insya-Allah jaga fardu. Apa? Antara sunat dia apa? Sunat dengan berjemaah. Sunat tu apa? Datang awal. Sunat tu apa? Qabliyah. InsyaAllah sembahyang fardu jaga. Siapa yang jaga sembahyang sunat, insya-Allah akan terjaga hak wajib. Barang siapa meringan-ringan dengan yang sunat, satu hari nanti dia akan meringan-ringan dengan yang wajib. Qabliyah pun tak peduli, datang awal pun tak peduli, sembahyang jemaah pun tak peduli. Dah tak sembahyang jemaah, dia takkan sembahyang awal waktu. Dia tak akan sembahyang awal waktu.
Dia tak akan buat qabliyahnya selalunya. Oh tu macam mana? Semayang ujung lama-lama macam mana? Lepas tu. Lama-lama tak semayang tu. Satu kaedah nak jaga macam mana? Fardu dah memang mesti tambat dengan sunat. Tambatkan qabliyah ba'diyah. Kalau PKP tak boleh keluar, boleh jemaah keluar jemaah. Pergi jemaah masjid. Tambat dia dengan satu masjid. Tambat dia dengan qabliyah. Tambat tu. Tambat tu fardu memang jaga. Awal waktu dapat berjemaah dapat. Tambatkan dengan benda-benda sunat. Pasal benda fardu tak dikelilingi dengan benda sunat, satu hari dia akan ditinggalkan. Alhamdulillah. Tu yang saya ngaji dulu, memang ingat sangat perkataan tu. Dia kata apa? Apa nak ambil, nak simpan ke? Satu hal lah kan? Kata apa? Siapa-siapa yang menjaga sembahyang sunat, dengan fardu pun dijagalah kan? Jangan sembahyang sunat saja. Duha sembahyang, pasal punca dapat tarik magnet rezeki. Zuhur tak sembahyang. Subuh tak solat. Pasal apa? Duha, magnet rezeki. Sembahyang, duha. Apa lagi? Doa surah Waqiah baca. Tapi tajwid tak belajar. Aduh pula. Nak buat benda sunat, tapi mentajwidkan Quran adalah fardu ain. Yang tu tak belajar, tapi nak dapat magnet rezeki. Subuh tak sembahyang, tapi sembahyang duha. Tu macam lagu tu. Lagu. Yang kita bukan sebut dalam konteks tu, kita sebut dalam konteks yang fardu dah jaga. Tu macam mana? Tambatkan dia dengan sunat-sunat qabliyah ba'diyah. Siapa-siapa jaga ibadat sunat dia akan terpelihara wajib. Siapa-siapa meringan-ringan dengan yang sunat, satu hari nanti dia akan meringan-ringan dengan wajib. Satu kena risau kat diri kita, kalau kita lepas sembahyang fardu, ba'diyah pun tak buat. Sebelum sembahyang fardu, qabliyah pun tak buat. Menuhin kering ni macam jamin dia ahli syurga. Ayat kasar sikit lah tu. Jamin lah kita ahli syurga. Yang sembahyang sunat pun belum jamin ahli syurga. Orang yang sentiasa duk hati muraqabah dengan Allah Ta'ala, duk zikir 24 jam pun, dia pun, kalau orang yang duduk atas jalan betul macam tu, dia pun tak jamin dia ahli syurga. Jamin tu tidak. Orang yang jamin ahli syurga macam Rasulullah jamin sahabat. Dia kata, Umar fil jannah. Kata, Abu Bakar fil jannah, Uthman fil jannah. Itu jamin ahli syurga. Kita mana ada jamin ahli syurga? Itu takkan kita nak rasa lega dengan apa kita buat tanpa ada halobo untuk menambah ibadat sunat. Perhatilah tu, kena muhasabah kita. Jadi sikit ke sana. Pasal ada bahas masalah. Jadi bahas fiqh kita baca ni ada hukum-hukum tafsiliyah ni. Nak buat apa ni? Supaya kita boleh tengok mana keutamaan, prioriti besar macam mana. Dan kita nak bahas ni pun antara sebab dia, ada mana keutamaan lebih, baca doa iftitah lagi, tengok tak ada baca surah. Sehari kalau kita tak baca doa iftitah dan baca Fatihah, lepas tu surah dan baca, nak buat macam mana? Tetap kaedah ulama sebut apa? Yang kita duk beradab, buat tu dulu. Apa dia? Doa iftitah tu. Surah luput mana kita tahu? Boleh jadi lagi imam dan kita baca, entah habis surah pun imam tak rokok lagi. Bukan satu surah boleh baca, dua surah lagi, tiga surah lagi boleh baca. Boleh jadi kan. Jadi kenapa nak ditinggalkan benda yang keberangkalian yang kita tak pasti lagi ke depan, surah tu luput tak luput, dengan sebab tu tinggalkan doa iftitah. Tak macam tu. Tak ada kaedahnya tu. Itu buat macam mana? Doa iftitah dulu. Lagi habis-habis Fatihah, jatuh imam rokok. Selesai. Biar rokok je lah. Pasal yang wajib pun adalah Fatihah, bukan surah. Tapi doa iftitah tetap ada hukum sunat dia. Taklah dengan takut tak boleh baca surah, tinggalkan doa iftitah untuk baca Fatihah, untuk bagi-bagi boleh baca surah. Tidak. Tak macam tu tertib dia. Tak tentu tertib dia. Besar tu kaedah tu kan. Kaedah ni lah kalau ikut saya duduk kelahi dengan dia orang buat SOP. Allah. Apa dia? Jarak-jarak kan soft kan. Nak jarak siapa? Kata dia boleh jadi ada COVID. Boleh jadi ada COVID, bukan ada COVID. Sunat dah memang sunat dah. Ikut Nabi dah pasti. Ikut WHO mana ada. Bukan pasti. COVID. Yang mari pun sihat-sihat. Tu pun dia dah saring dah. Yang ni tak boleh bagi, orang batuk tak boleh, ada gejala tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh.
Oh tu buat apa nak jalan jarak pula? Yang pergi mai semua sihat-sihat. Tak ada gejala, tak ada batuk, tak ada demam, tak ada sesama, apa pun tak ada. Macam COVID tu lah besar pula. Jadi tinggalkan apa-apa pasal tu nampak COVID dah seberang laut tu. Apa punya kaedah ni? Tapi itulah. Ustaz-ustaz ahli-ahli agama, pegawai-pegawai agama yang mentadbir agama, bukan dia ditadbir oleh agama, dia mentadbir agama. Agama tu ditadbir ikut pelontak dia. Tu masalah sikit. Pula tu dia diarahkan oleh pemerintah untuk dia bercakap, untuk dia takbir agama. Tu masalah. Kita sepatutnya agama apa yang kita ada ni, diri kita ni, kita patuh ikut agama, bukan agama ikut arahan kita. Kita ikut arahan agama. Faham saya cakap apa? Baik. Faham? Pejabat-pejabat agama lah ni, dia bukan institusi agama lah ni, dia banyak, dia bukan diikut arahan agama, dia menghadkan aktiviti agama. Pasal nama pun pegawai tadbir agama. Saya ngaji arwah Pak Teh dulu, dia sebut Pak tu kan. Pasal dia takbir agama, bukan agama tu takbir dia. Dia takbir agama dengan mana? Mana yang dia tak setuju, yang dia tak ikut, yang dia tak ikut, tak ikut. Arak ada lesen bagi, tak ada lesen haram. Ada lesen halal. Kan takbir agama tu. Yang ni ada lesen boleh, yang ni tak ada lesen tak boleh. Ada pula macam tu. Riba, riba yang alung tak boleh. Alung, aci, angah. Kalau acu tak apa. Masuk acu tak apa. Yang kerajaan punya. Kalau kerajaan punya tak apa. Kalau alung punya tak boleh. Boleh faham saya cakap apa kan? Kita tak macam tu. Alung ke aci ke kerajaan konvensional ke apa, haram tetap haram. Riba tetap haram walaupun daripada kerajaan. Haram ialah haram. Tu. Betul. Satu, kita bukan takbir agama ikut selera kita, kan? Itu dah jadikan nafsu sebagai Tuhan. Tak sebut kaedah apa. Apa yang ada, adab buat dulu. Jangan apa benda yang kita takut tak ketahuan lagi. Dengan sebab tu tinggallah benda yang ada tuntutan untuk kita buat doa citah tu, pasal takut luput surah. Tak, bukan macam tu kaedah dia. Apa dia? Baca doa citah, luput surah tu belum tahu lagi. Jadi contoh ke COVID tu apa? Semayang rapat-rapat dulu. COVID belum tahu lagi. Ni COVID pun tak tahu. Orang yang positif COVID pun yang tu pula semayang rapat-rapat. Pergi ke tempat kuarantin, ya? Elok kan? Pasal kami ni mana tak ada. Ada yang biasa duduk tempat kuarantin, pernah positif kan. Semayang rapat-rapat, face mask tak pakai. 10 hari boleh kuat pun, 8 hari keluar discharge daripada hospital, boleh buang dah ngelamping tu. Yang kita tak ada apa-apa ni 14 hari tak boleh keluar rumah, kena kuarantin. 14 hari tak lagi masjid. Orang yang positif 10 hari 8 hari dah discharge hospital lah. Hak positif discharge hospital, yang tak ada apa-apa duk kuarantin. Sikit macam tu, muskil sikit lah. Adalah pembahasan kesihatan apa tu, tapi nak sebut dengan kaedah ni. Kaedah kita tak kita tinggalkan benda yang belum pasti apa di depan, sedangkan yang ni dah memang sunat, ada tuntutan. Kita tinggalkan apa yang ada ni kerana takut nanti yang depan tu luput. Tak. Itu yang ada kaedah. Iaitu walaupun boleh jadi dia takut luput surah pasal doa iftitah, tetap sunnah iftitahun wa in khafa fauta suratin. Nak syarah tak tu? Jadi ke COVID sikit lah. Satu saya ngaji dulu, tutup guru bila dia baca tu, hak kitab satu hal, nak bagi faham masalah. Lepas tu apa? Kecerdikan mereka, dia boleh baca kitab fiqh tu, kitab tauhid ke, kitab tasawuf ke, format yang dia dapat tu, dia boleh apply dalam kehidupan dia. Ni, tutup guru dulu, ulama dulu. Dia punya akal dia, cerdas dia macam tu. Nak jumpa tutup guru macam tu payahlah ni. Baik. Kemudian fata'awudun, atau daripada
iftitahun. Disunatkan asal matan sunnah iftitahun fata'awudun. Disunatkan baca iftitah fata'awudun, kemudian disunat baca ta'awuz. Istilah ta'awuz ni maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu maksud ta'awuz. Terjemah asal ta'awuz, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Baik, sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Susah. Jadi sebelum baca Fatihah, lepas iftitah, habis je iftitah, fata'awudzun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ana minal muslimin, habis je doa iftitah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu kaedah nahwu didatangkan dengan fa ala tertib wa ta'qib. Okay, itu nahwu sikitlah. Baca a'udzubillah bila sunat, sunnah ta'awuzun kulla rakatin, ay fi kulli rakatin. Tu pun mansub binazil khafid, mansub ala tawassu'. Sunat baca a'udzubillah pada setiap rakaat. Yang ni adalah pendapat yang jumhur kita pakai lah. Taklah a'udzubillah ni hanya sunat pada nak baca Fatihah rakaat pertama. Pasal itulah bacaan Quran yang mula-mula kita baca dalam solat. Kalau 4 rakaat lah. Situ ada a'udzubillah. Untuk rakaat kedua nanti a'udzubillah tak nak baca Fatihah tu? Ya, sunat juga a'udzubillah. Sekalipun pada rakaat kedua, sekalipun pada rakaat ketiga, sekalipun pada rakaat keempat. Sunat baca a'udzubillah. Taklah macam ni. A'udzubillah pada rakaat pertama saja sebelum baca Fatihah. Rakaat kedua tak payah dah, pasal dah duduk dalam sembahyang, kira sambung baca Quran tadi, tak payah a'udzubillah dah. Tak. Satu asal matan sebut sunat ta'awuz kulla rakaat, setiap rakaat. Maksudnya apa? Naik je rakaat pertama ke rakaat kedua, Allahu Akbar, habis lepas pada takbir intiqalat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sunat a'udzubillah itu. Sunat a'udzubillah. Tu rakaat kedua, rakaat ketiga, duk tayat awal, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat a'udzubillah itu. Begitu juga rakaat keempat, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sunat baca a'udzubillah. Kaedah kita baca a'udzubillah ni, bila baca a'udzubillah? Antara yang memang amalan baca a'udzubillah, Quran. Satu betulkan sikit, kita duk baca malam tu. Saya sebut dah, tapi hampa duk baca bismillah ya. Lain kali ke depan ni kita pun Quran tu kita duk baca sekarang dah Iqra' 6. Nanti lepas ni kita akan baca Quran dalam bentuk jemaah. Setiap kali orang yang nak mula baca, dia akan a'udzubillah, bismillah. Kaedah a'udzubillah ni apa? Bila ada terputus daripada bacaan, sunat a'udzubillah. Sunat a'udzubillah balik. Sekalipun macam ni, kita baca Quran, nak sebut hukum tu, satu ada sunat a'udzubillah tu. Kita baca Quran ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca. Tengah-tengah baca, orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tak berhenti lah tu, dah berhenti lah baca Quran. Saya mahu tengok siapa ke depan, gelupuk, main balik. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu contoh tu dah sembang. Nak baca Quran balik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal terputus tu. Kalau masih dalam istilahnya dalam keadaan membaca, contoh macam halaqah tadarus, yang tu pun ada bahas ulama tu dalam bab tu. Tak pergi sebut banyak sangat tak. Kalau antara yang memang ada, misalnya katalah baca ni, baca tadarus, kita sebut pihak tu, tu yang selalu duk amal pun. Bila baca ni, orang ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iktibar dia, katalah dia baca tengok salah, orang tu tegur. Bila tegur dia tanya ke siapa? Salah apa? Orang tu habaq lah, yang ni kau tinggal ikhfa, kau tinggal idgham, kau tinggal dengung, harakat kau tak panjang, yang ni baca pendek. Sembang macam tu kalau masih berkaitan dalam bab hukum yang dia duk baca,
dia bukan niat memberhentikan bacaan, tak ada sunat a'udzubillah itu. Pasal masih dalam proses baca, membetulkan bacaan. Tak ada a'udzubillah itu. Sambung aja. Tapi kalau di situ kita putuskan bacaan, nak baca balik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama buat solat. Jadi kita dah habis rakaat pertama, habis Fatihah, a'udzubillah lah tadi. Habis Fatihah, baca surah, rokok dia bukan khas bab baca. Dia perbuatan solat. I'tidal, sujud, duduk antara sujud, bangun balik. Nak baca Fatihah balik. Apa nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim balik. Kan? Siapa yang sebut apa kan? Benda tu sampai jadi darah daging. Itulah amalan kita. Tambah pula kita hafal Quran. Itu orang tanya kata, ada kat mana ni? Dalam laci tu. Nak sambung tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal yang ni kalamun ajnabi. Kalam asing, bukan berkaitan dengan Quran. Tak ada kena-mena dengan masalah membendegur bacaan ke, membetulkan bacaan ke. Kalau yang tak ada berkaitan dengan tu, nak baca balik a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaupun terselang tu hanya beberapa patah perkataan, ataupun berhenti kerana kita berhenti yang baca Quran tu kerana nak dengar orang tu nak cakap apa, kita nak faham, nak jawab balik sama ada angguk ke, geleng ke, walaupun tak keluar apa-apa perkataan pada mulut, tapi dah berhentilah, nak baca balik a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kaedah. Satu disebut, walaupun dah lepas rakaat pertama tadi kita baca dah a'udzubillah, rakaat kedua masih sunat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk amal tu. Amin. Dan sunnah waqfun ala ra'si kulli ayatin minha. Dan disunatkan waqaf atas ra'si kulli ayatin minha. Asal terjemah ra'si itu kepala setiap ayat, minha asal hukum ni minha minal Fatihah. Jadi Fatihah memang ada hukum sunat waqaf pada setiap ra'si kulli ayat. Bahasa kitab disebut ra'si kulli ayat, kepala ayat. Kita selalu sebut hujung ayat kan. Tapi bahasa Arab dia fokus kepada ni ujung nak bertemu ayat awal. Nak bertemu kepala ayat. Dia fokus kepada ayat yang akan bertemu. Dia guna bahasa di atas kepala ayat. Ni nak masuk ayat lain, sunat waqaf itu. Jadi baca satu-satu lah. Sekalipun sembahyang tarawih. Kadang-kadang orang tarawih ni nak cepat, wasal satu nafas. Taklah haram, tapi sunat waqaf. Sunat waqaf. Baca satu-satu lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu baca tartil lah. Baca laju sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekalipun bacaan hadar, bacaan laju. Waqaf pada setiap ayat. Sekalipun ayat pendek-pendek. Amma yatasa'alun. Panjang itu kan. Wadduha contoh pendek-pendek. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Waqaf setiap ayat. Itu tang ayat-ayat surah khas Fatihah. Waqaf. Taklah salah wasal, tapi waqaf lebih utama. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran, kalau ada bertanda ayat tu, maksudnya sunat waqaf. Yang tu adalah yang diijma'. Kalau yang bertanda lah ni Quran kita dengan resam yang ada tu. Yang tanda ayat tu adalah yang memang riwayat paling kuat sekali. Rasulullah berwaqaf di situ. Walaupun makna dia tak selesai. Misal, mana tak selesai apa? Fawailul lil musallin. Bukan habis lagi ayat tu. Pasal musallin mana yang wail? Alladzina hum an salatihim sahun. Sekali pun masih sunat waqaf pada fawailul lil musallin. Walaupun ayat tu macam tergantung, tak datang naat musallin mana yang wail. Itu kaedah kita. Mana ada tanda ayat, sunat waqaf. Sekalipun pendek-pendek ya. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan,
'allamahul bayan. Sekalipun ayat syarat tak ada jawab lagi. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadaras wa idzal jibalu suyirat. Walaupun tak jumpa dia punya jawab lagi. Tu iza waqaf pada setiap ayat. Idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sekali pun tak jumpa lagi jawab dia tu. Waqaf. Setiap tanda ayat waqaf. Itu kaedah kita. Pasal bila tanda waqaf tu nak menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia waqaf itu. Siap? Wa ta'minun aqibaha, dan wa sunnah ta'minun aqibaha, disunatkan melafazkan amin, mengungkapkan amin, aqibaha, mengiringinya Fatihah. Jadi habis je Fatihah tu waladdallin. Aqibah ni maksudnya mengiringi. Ada istilah waqaf, ada setengah kitab disebut ada saktah latifah. Situ ada saktah latifah istilahnya. Istilah latifah maksudnya waqaf, sekadar menapah. Amin. Sunat itu. Bahkan ada hadis sebut siapa-siapa yang mengaminkan macam mana takminnya imam bersama dengan takmin imam daripada bacaan Fatihah dia, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Baik. Sekalipun imam tak ucap amin. Imam tak ucap amin. Imam dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam tak ucap amin sekalipun. Sunat makmum aminnya dia. Imam tu imam mangkor namanya. Imam mangkor. Apa pelik malahnya ucap amin tu. Ada ke imamnya tu? Ada. Memang ada. Dia sendiri baca Fatihahnya, dia sendiri sunat mengaminkan dia. Dan itu termasuk antara kita bicara lepas, termasuk dalam doa-doa yang disunatkan bila kita membaca ayat-ayat Quran. Lepas Fatihah, waladdallin, amin. Sekalipun kita baca seorang walaupun di luar solat. Wa ma'a imamihi in sami'a. Dan juga sunat mengucapkan amin mengiringi Fatihah ma'a imamihi, beserta imamnya makmum. Makmum bila dia jadi orang sembahyang, bila dia jadi makmum, dengar bacaan imam, dia tak baca. Bukan Fatihah dia, Fatihah imam. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum sunat mengaminkan Fatihah imam tu. Siap. Tapi syarat makmum mana? Makmum yang in sami'a, jika makmum dengar imam baca Fatihah. Jadi kalau dengar elektrik tak ada mikrofon, duduk jauh, ataupun tengah-tengah sembahyang tengok berlaku blackout, tak dengar imam baca apa, ataupun sembahyang tu sir zuhur, asar, mana ada dengar apa. Bila tak dengar apa-apa, tak adalah sunat kita amin. Janganlah teka-teka pula imam ni habis Fatihah lah kot. Amin. Yalah. Tak ada pun, memang kita tak buat macam tu pun kan. Siap? Wa ayatun ba'daha. Dan disunatkan atau pada iftitah lagi, kalau atau jauh atau dekat, ta'minun. Wa sunnah ta'minun wa ayatun, dan disunatkan membaca satu ayat ba'da Fatihah. Selepas pada Fatihah sunat baca sekalipun ayatun, satu ayat. Tapi bagi habis satu ayat. Sekalipun boleh baca apa? Ar-Rahman. Siap, satu ayat. Satu ayat. Sekalipun. Ada sunat. Ada itlaq masuk dalam Quran apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Sekalipun. Baca yang mana mudah. Sekalipun satu ayat. Tapi hanya meringkaskan di atas satu ayat ada makruh. Ada bahas fiqh. Sekurang-kurang ayat untuk baca biarlah jamak. 3. Satu yang ulama kita susun semua 3. Kalau malam Jumaat orang baca apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sampai akhir ayat 3 ayat.
3 ayat. Dia tak suruh kita baca 1 ayat. Walaupun sunat sekurang-kurang bacalah 1 ayat. Tapi mereka tak meringkaskan di atas 1 ayat, mereka akan baca sekurang-kurangnya 3. Atas susunan yang ada, dia akan bagi sekurang-kurangnya 3. Apa lagi? Rakaat kedua tu baca apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sampai habis 3 ayat. Ulama kita susun tu kena. Satu, kalau macam kita semayang jadi imam, hafal macam-macam. Kadang surah-surah yang kita bagi-bagi kan. Kalau rakaat pertama ini, rakaat kedua ni. Contoh surah Muzammil. Yang ni selalu orang amal macam ni kan. Macam mana pun masih hukum sunat ada, tapi tak betul. Baca surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil, sampai satu muka surat tu. Kalau muka surat tu lah sampai bawah sekali. Inna hadhihi tazkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Lepas tu, rakaat pertama, rokok. Bangun rakaat kedua. Habis Fatihah macam apa? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Sampai akhir surah 1 ayat. Tak betul. Maksud apa? 1 ayat. Walaupun 6 baris tu. Tak silap 6 baris, tengok boleh. Tapi 1 ayat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Itu masuk surah lain Akhir dia tu lah. 1 ayat tu. Ataupun baca surah Baqarah yang ayat idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Satu muka surat tu, tapi 1 ayat. 1 ayat. Nama dia 1 ayat. Jangan baca satu muka surat tu untuk 1 rakaat. Cari 3 ayat. Atau ambil sebelum dia 2 ayat. Memang sebelum tu pun pendek, selepas tu pun pendek. Sekian lambat sikit. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kan, sebelum ayat. Ambil 1 ayat itu atau 2 ayat sebelum tu. Bagi setiap rakaat jangan hanya 1 ayat saja. Maksudnya dia meninggalkan afdal. Tak adalah berdosa, salah, haram itu tidak lah. Kalau ulama tutup guru kita yang teliti semua dia berhati tengok baca kan. Baik. Wa fil awwaliyaini baca. Tadi saya tak perasan saya baca apa. Awwaliyaini, dan pada 2 awal. Dan sunat membaca ayat fi awwaliyaini, pada 2 yang awal. Awal 2 yang awal. 2 yang awal. Jadi sunat baca surah ni pada 2 rakaat yang awal. Kalau 4 rakaat, sunat baca surah rakaat pertama, rakaat kedua. Sunat baca 2 rakaat awal ni li ghairi ma'mumin sami'a, bagi lain daripada makmum yang mendengar bacaan imam. Makmum yang dengar bacaan imam tak sunat pada dia untuk dia baca surah pada 2 rakaat awal. Tak sunat. Pasal apa? Pasal imam baca dan dia dengar. Tak sunat makmum baca surah, bahkan sunat makmum dengar bacaan imam yang baca surah. Okey, siap. Jadi faham tu? Kalau makmum yang tak dengar bacaan imam, macam kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, kalau sembahyang fardu memang kita tak payah baca sembahyang fardu. Sembahyang jahar memang maghrib, isyak, subuh tak payah baca lah surah pasal imam dah baca kan. Kita dengar je lah. Tapi kalau sembahyang zuhur, asar, tetap ada tuntutkan kita untuk membaca surah pada 2 yang pertama. Tak sempat lain hal. Tapi dari sisi tuntutan ada sunat baca pada 2 yang pertama daripada rakaat yang kita ikut imam. Hatta kalau kita masbuk kan, masuk masbuk macam mana? Kita datang lambat, imam dah rakaat ketiga keempat. Sekali kita kena tambah 2 lagi lah. Ketiga keempat tu rakaat imam, rakaat kita pertama dan kedua. Sunat baca surah. Kalau dan baca lah, tak boleh baca lah. Siap. Wa fi jumu'atin wa isya'iha. Habis je sikit tu.
Dan sunat membaca pada hari Jumaat, fi Jumu'atin, fi yaumi Jum'ah, wa isyaiha, dan malamnya Jumaat. Maksudnya sembahyang Jumaat dan isyak sembahyang malam Jumaat. Sunat wa sunnah al-jumu'atu, baca surah Jumaah, wal munafikun, dan sunat baca surah al-munafikun. Kalau hari ni Khamis, esok Jumaat, malam lagi lepas isyak, sunat baca surah Jumaah dan munafikun. Surah Jumaah apa? Semua surah daripada yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul qudusil azizil hakim. Sunat baca daripada awal sampai habis surah Jumaah, satu surah tu. Rakaat kedua surah munafikun. Sembahyang Jumaat dan malam Jumaat. Isyak malam Jumaat. Ataupun pilihan di sembahyang Jumaat dan malam Jumaat, isyak malam Jumaat, sunat baca sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka. Ya. Wa subhiha, atau pada fi Jumatin. Wa sunnah fi subhiha, sunat pada subuh Jumaat, alif lam mim tanzil wa hal ataka. Dan ini nisbah kita Malaysia ni, alhamdulillah dah jadi amalan dah lah macam ni. Malaysia macam tu kan. Tapi saya pergi India, saya ingat macam sama lah macam kat Malaysia, tidak punya. Sana tak jadi kebiasaan dengan baca. Ada tempat-tempat yang baca lah, tapi tempat saya pergi tak. Apa saya nak sebut, kita pun Malaysia satu masa dulu tak ada pun kan. Zaman saya mula-mula mengaji tu, baru imam-imam baca subuh Jumaat alif lam mim tanzil dengan baca hal ata 'alal insan, surah Ad-Dahri tu. Dulu nak cari orang hafal surah tu pun payah. Kalau ada pun dia tak boleh baca habis, dia tebuk-tebuk je, ambil tang ayat sajdah saja. Alah, ni dah popular lah di Malaysia. Kita pula jadi macam ke depan sikit. Pergi Mekah orang tak baca surah tu. Macam mana pun dari segi hukum fiqh dengan rumusan-rumusan ulama kita sebut, tu ada hukum sunat membaca pada setiap kali subuh Jumaat alif lam mim tanzil dan hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ta'ala al-insan. Wa maghribiha, dan wa sunnah fi maghribiha, atau hari Jumaah, wa sunnah fi maghribiha, maghribi Jumaah, al-kafirun, sunnah kafirun, surah kafirun, wal ikhlasu, baca ikhlasu, atas kata baca naib maf'ul, dan sunat baca surah ikhlas. Esok Jumaat maghrib ni kafirun kulhu. Wa takbirun fi kulli khafdin wa raf'in, dan disunatkan bertakbir pada setiap khafat, turun, antara mana khafdin turun, khafat, raf'in bangkit, bangun. Ada tempat-tempat khafat mana lain, rafak mana lain. Tambah nahu dia ada istilahi khafat, rafak, nasab, jazam. La min ruku'in, tak disunatkan takbir bangun daripada rukuk. Ai la min ruku'in la yusannu takbir fi raf'in min ruku'. Bangkit pada rukuk tak sunat takbir. Bahkan bangkit pada rukuk baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Ya, jelas, senangnya tu. Cuma nak baca kitab, nak tertrip tu, saya tak perlu lagi lah. Saya baca gitu aja. Kalau ikut tu nak atof sini, baca macam ni, takdim macam ni tu, macam-macam cara tu saya sebut pun lagi. Ada orang boleh faham, ada orang tak faham, nanti dengar lah, ada tempat kita nanti kita sampai kita bicara situ, insyaAllah. Wa madduhu, wa sunnah madduhu, dan disunatkan mematkan takbir. Apa maksud mematkan takbir ni? Pada lafaz Allah tu, lam pada lafzul jalalah tu dimatkan dia, hatta daripada berdiri nak turun ke sujud. Kita dalam mazhab sunat memanjangkan lafaz Allah tu, Allahu Akbar, sampai sujud, naik bersama Allahu Akbar, sunat mematkan dia. Kita dalam mazhab sunat, walaupun ada orang tak setuju memat ini, selalunya pahaman tajdid ni lah.
mama moden-moden cik B ni. Oh, dia kalau mat ni bid'ah. Pelik. Bid'ah saja ni. Kaedah kita sunat memanjangkan dia. Dia macam mana? Tengok. Turun sujud macam mana? Dia sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Pendek je dia. Dia tak sujud wancuran. Kita ulama dah bercara lama lah. Azan boleh pula limat kalau ikut pendek lah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Udahlah, tak limat. Dia kata dah semayang tak ada. Azan panjang pada kita lagi. Allah panjang menjela lah. Saya tarik lagi, bergetar-getar suara lagi. Allahu akbar. Kan panjang kan? Boleh pula mat pula. Semayang ni tak bagi. Apa benda kau? Wahabi betul. Waktu Wahabi sikit, parah ke Wahabi dia ni. Sunat matkan takbir. Sunat mematkan takbir. Bahkan mat itulah orang makmum akan tahu pergerakan imam nanti. Pasal kita akan belajar nanti Pak Jemaah. Kaedah makmum ikut imam. Nama pun ikut. Makmum bila kata nama ikut, imam dah sampai dan beralih kepada apa perbuatan seterusnya nanti, barulah makmum disunatkan bergerak selepas pergerakan imam. Baru nama dia ikut. Kalau tidak, nama dia muqaranah imam. Bersama dengan imam. Bersama dengan imam dalam berjemaah makruh, dia meluputkan fadilat berjemaah. Atau imam, macam mana kita nak tahu imam dah sampai tak sampai sujud misalnya? Panjangkanlah. Allahu akbar. Dia bar tu, baru kita turun. Naik pun sama juga, imam naik. Allahu akbar. Baru makmum naik. Kalau imam turun, Allah, pendeknya style kan. Allahu akbar. Sakit lutut lah. Dia baru nak turun. Tapi takbir dah habis. Makmum berhubung dulu. Meluputkan kepala jemaah. Pasal makmum telah bergerak sebelum imam sampai pada pergerakan yang sepatutnya dia sampai. Ada bahas itu. Siap? Wajahrun bihi, dan disunatkan jahar bihi bitakbir di imam. Imam sunat jahar. Satu imam berpindah intiqalat tu kuatlah. Allahu akbar. Allahu akbar. Makmum tak sunat jahar. Intiqalat ni maksudnya takbir berpindah-pindah rukun tu. Makmum tak sunat pindah. Tak kira semayang apa pun, semayang maghrib ke, semayang isyak ke, semayang zuhur ke, makmum tak sunat menyaringkan suara untuk berpindah-pindah rukun tu. Yang disunat hanya imam. Kalau ada yang suara menyebuk belakang tu, yang tu bid'ah. Wahabi tak kata bid'ah pula. Kan? Semayang Masjidil Haram macam tu kan, suara imam punya kuat tu, Allahu akbar. Satu Masjidil Haram dengar tu. Dia bernapas pun, tu dengar masjid tu. Ada suara menyebuk di belakang, mau balik dia tu. Allahu akbar. Menyebuk buat apa suara belakang tu? Pasal apa? Tak sunat dia jahar. Mubalik ni kalau jemaah terlalu besar, suara imam tak boleh didengar, baru ada mubalik, disunatkan mubalik. Buat ijtimak misalnya apa, 1 juta, 5 juta orang kan. Imam tu speaker tak kuat pula. Mana selang-selang jemaah tu untuk mensedarkan orang di belakang tu supaya imam dah bergerak dah tu. Allahu akbar. Tu pun tak sunat semua orang . Ada bahas fiqah itu. Sunat untuk ada istilah mubalik, orang yang menyampaikan takbir imam tu supaya orang belakang boleh perasan pergerakan imam di depan yang jauh. Jika suara imam tu tak boleh didengar. Ini luar Masjidil Haram pun dengar macam dalam Masjidil Haram. Kalau saya kata apa? Imam kalau dicabut bulu hidung ni dengan semayang tu, dicabut kan. Dengar bulu hidung tu bercabut kucing itu. Yang suara belakang menyebuk tu buat apa? Itu yang istilah suara belakang tu, istilahnya panggil mubalik. Tak sunat mubalik. Nak sebut itu boleh. Tabligh haram. Tabligh mana haram? Tabligh tu, suara mubalik tu. Memang dalam kitab Fathul Mu'in ni, yang ni matan dia. Dia sebut tu, wat tablighu haramun. Ada tempat dia sebut wat tablighu bid'atun. Tabligh ni bid'ah.
Tabligh mana pula bid'ah dengan haram ni? Bukan tabligh dakwah tu. Tabligh muballigh tu. Imam tu. Imam yang suara boleh dia dengar, yang menyebuk dengan tu. Allahu Akbar. Imam rukuk lah ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara dia kuat pada imam Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Bid'ah. Wat tablighu bid'ah. Saya pernah terniat pergi Masjidil Haram tu. Dia pasal kat dalam kawasan tempat tawaf tu, dekat dengan makam Ibrahim tu, dia ada selalu syekh-syekh dia, ustaz-ustaz dia duk tunggu kerana ada orang main soal jawab apa-apa dengan budak-budak dia yang duduk belajar kat jamiah dia orang. Saya tengok je kelaku dia orang tu. Saya terniat di hati aku nak tanya 3-4 soalan maut kat Pak Syekh dia ni. Tapi tak ada nak tanya. Ada je orang main sembang dengan dia. Saya tengok lapang, saya cadang nak lompat aku nak pergi tanya. Ya Syekh, ini soal. Boleh dah sikit cakap Arab bodoh-bodoh tu kan. Kata al-muballigh hal kata minas sunnah wal bid'ah. Nak tanya tu dulu kan ada bid'ah kan. Dia sunnah ke bid'ah? Muballigh minas sunnah wal bid'ah. Bila dia melenguh sikit. Mana ada hadis yang suruh ada muballigh setiap kali sembahyang jahar tu kan. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Macam tu kan Masjidil Haram kan. Sampai ada orang anggap itu memang disunatkan dalam setiap sembahyang fardu. Ada pula. Tu tabligh macam tu bid'ah. Nah, bid'ah tu ada sebagian ulama kata sama tahap haram. Kalau ikut kita yang masyhur sebut, dia makruh lah. Dan makruh dia termasuk dan karuh. Atas kata haram, dia karuhatut tahrim. Panjanglah tu, kalih tu, bab tu. Jadi sunat jahar imam je, makmum tak sadar menyebut. Saya semayang ada masjid-masjid yang jenis ada pahaman-pahaman macam tu. Kita boleh perasan masjid-masjid jenis pahaman-pahaman Cik B ni kan. Dia akan zikir macam tu, macam Masjidil Haram sebiji. Imam takbir je, Allahu Akbar. Dia pun ada orang balik belakang. Allahu Akbar. Dia tiru Masjidil Haram sebiji. Pada dia satu syariat lah. Tak kena. Tak semestinya apa yang ada dalam Masjidil Haram tu semua betul. Tak semestinya. Kena ngaji lagi elok. Ngaji lagi elok. Khasnya tang tu lah. Tang tu. Atas kita sebut isu tu, situ lah. Tang muballigh tu. Baik. Wa kuriha li ghairihi. Tu situ. Atas kaedah kita, wa kuriha li ghairihi. Dimakruhkan jahar dimakruhkan jahrun tu bitakbir li ghairi imam. Kita masyhur makruh. Walaupun itu ada ulama yang kata haram. Ada ulama dia terus berbahasa umum, tak sebut apa hukum, tapi dia kata bid'ah. Pasal tak pernah ada sunnah yang Rasulullah sembahyang fardu, sembahyang jahar, Rasulullah bertakbir, sahabat ada yang membalighkan suara Rasulullah. Atas setiap waktu tak ada. Kalau ada pun dalam situasi tertentu, bila suara Rasulullah tak didengari, sahabat tak didengari, sahabat ramai tak boleh dengar, baru ada sahabat yang jadi membalighkan suara Rasulullah tu. Yang tu ada. Kalau kita belajar bab hadis apa, adalah khas pelajaran tu. Bab kata macam mana berlaku suasana tu di kalangan Rasulullah. Rasulullah dah, sahabat duk bersembahyang, bersolat dengan Rasulullah. Siap. Warku'un. Itu. Ada soal. Kalau hampa biasa mengaji kitab Arab, hampa akan rasa, wih, kitab ni lain lah. Saya dulu mula-mula mengaji Qurratul Ain ni, mencabar baca kitab ni. Mencabar apa? Dia punya uslub kitab tu. Kalau kita baca kitab fiqh lain, kok hampa tak ada pengalaman lagi lah kan. Masa baru sangat sini. Baru pula nak mengaji. Kalau kitab lain kita baca macam Fathul Qarib, tu dah syarah. Matan Qoyah wa Takrib, dia tak macam ni kerenah dia, bahasa dia udah baca waktu main ni tak, memang dia kena nak ataf sini, kerat sini, ambil sini, potong sini, kerat sini, ataf sini, patah balik sini. Dia punya perkataan tu begitu mencabar untuk kita nak ambil faham bahasa dia. Tapi mengaji ni kalau faham, nahu pula faham elok macam mana, insyaAllah cepat cerdik. Orang ngaji 3 tahun mau cerdik, ni 3 bulan cerdik lah. Tapi ngaji betul-betul lah. Tak ada situ dulu? Ada? Tak semestinya duduk antara dua sujud. Apa-apa yang ada jilsah pada imam umum.
Maksudnya makmum ni asal nak sebut tang iftitah kan. Imam dah iktidal contohlah. Jadi faham duduk tu pun antaranya duduk antara dua sujud lah yang kebarangkalian ada pun, ataupun duduk tu duduk tayat awal. Itu jajlis tu. Contoh imam tayat awal, kita mai tayat awal. Dah jajlis saja tu. Imam bangun, kita baru rakaat pertama. Tak sunat iftitah. Siapa? Makmum dah jajlis. Okey. Jadi kebarangkalian pun memang dua jelah. Duduk antara dua sujud ataupun julus tu, julus iftirash atau tawarruk untuk tayat awal ataupun tayat akhir. Okey. Khofa ada tempat, kebanyakan tempat saya ingat khofa pun tak ada. Wa yakhafuna rabbahum maf'ul li khafa. Tak ada. Pasal ada fi'il dalam bahasa Arab ni, ada tempat dia lazim, ada tempat pun tak ada. Idza ja'akal munafiquna qalu idza ja'akal munafiquna, ka tu maf'ul, munafiqul fa'il. Wa ja'a rabbuka tu lazim, tak pun tak ada. Ada fi'il yang dua dia ada tempat, dia kena tengok siakil kalam, maknanya halaman bercakap macam. Sunat baca asalnya matan tu wa sunnah ayatun ba'daha. Yang tu asal matan. Tapi kalau dalam syarah-syarah ni sebut macam mana pun, hanya kalau saja maksud baca satu ayat aja, menunggalkan dia saja-saja dengan sengaja kan, ada makruh dia. Ada ulama yang makruhkan dia, walaupun asal hukum asal matan pun sunat kan. Apatah lagi tak ada satu tak sampai satu ayat. Jadi ayatun tu bukan iktibar jumlah dalam nahu, tapi ayatun iktibar ayat dalam Quran, mana yang tanda rasul ayat tu. Yang kata tadi kalau satu muka sekalipun, kalau satu ayat ukur satu ayat. Katalah ayat antara yang surah panjang, ayat panjang tu surah Baqarah tu lah kan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, dikerat bagi dua. Yang ni rakaat pertama, ni rakaat kedua. Tak dapat sunat. Walaupun kalau ikut dalam tu macam-macam jumlah ada, tapi dihukum satu ayat semua. Tak dapat pahala sunat baca ayatun min surah. Ayatun ba'da Fatihah tu tak dapat. Pasal tak dapat hukum satu ayat. Dia ba'dul ayah. Itu lah. Jadi untuk keluar daripada itu, ada ulama yang kata pula, dia kata kalau boleh jangan ayatun, kurang-kurangnya salah satu ayat, 3 ayat. Nanti yang kata surah Jumaah apa tadi kan. Lagi? Baca auzubillah ni kalau pada rakaat pertama, rakaat kedua pada Al-Fatihah dengan surah dah. Tak. Fatihah saja. Auzubillah pada Fatihah saja. Tak ada pada surah. Pasal surah tu lepas auzubillah, Fatihah kan baca surah terus. Dia bukan ibtidak baca yang kita dah niat putus baca daripada Fatihah, lepas tu macam kita dah berhenti betul nak baca Quran lain. Kalau kita baca ala muwasalah atau bersambung ni, tak sunat dah auzubillah. Auzubillah ni bila dah terputus baru auzubillah. Jadi antara Fatihah dengan surah tak ada auzubillah. Auzubillah hanya pada Fatihah sebelum nak baca pada fi kulli rakaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nafada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.